Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم Saya maklumkan di sini pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Nazir, terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, barisan ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah Al-Muzammil, surah yang bermaksud orang-orang yang berselimut, kerana Nabi SAW bila mendapat wahyu yang pertama, Rasulullah balik ke rumahnya dalam keadaan ketakutan, menggigil ketakutan. Maklumlah, kena peluk dengan makhluk yang besar, makhluk yang agak
yang tak pernah Nabi tengok sebelum ini. Maka Nabi balik dalam keadaan menggigil ketakutan. Nabi diselimutkan oleh isterinya Khadijah binti Khuwailid. Maka tidak berapa lama selepas itu turun ayat yang berbunyi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk solat pada malam hari walaupun sedikit saja, illa qalila, sedikit saja ruang masa waktu yang dimintakan supaya kita ni bangun solat malam. Walaupun ayat ini turun kepada Nabi SAW dan berkenaan dengan Rasulullah, tetapi ianya untuk kita semua umat Islam. Sebab itu dalam ayat ini Nabi diperintahkan oleh Allah bangun solat malam. Walaupun solat malam itu menjadi satu kemestian kepada Rasulullah, kepada kita ini menjadi satu perkara sunat, perkara yang disuruh kepada kita. Dan masa yang diminta oleh Allah untuk kita mengerjakan solat malam ini tidak lama, tuan-tuan. Ya Allah minta sedikit, qalila, sedikit aja. Bukan yang kita faham yang dimaksudkan sembahyang malam ini kena lama-lama. Yang kita duk faham ni yang kena bangun 3 pagi, yang kita duk buat qiyamul-lail setahun sekali, setahun 2 kali. Pukul 3 pagi bangun sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, sembahyang sampai ke subuh. Besok pagi tidur lepas subuh sampai ke asar. Dia qada balik ni. Yang itu bukan saya kata tak betul, betul juga, tapi itu yang orang jadi tak nak buat qiyamul-lail. Sebab dia nampak macam susah sangat sembahyang malam ni. Saya dah kata dah pada tuan-tuan tadi di Shah Alam, dataran Shah Alam tadi. Saya sebut Islam ini adalah mudah. Al-Islamu yusrun. Islam adalah agama yang sangat mudah. Kita yang bagi susah. Kahwin jadi susah, sembahyang bagi susah, puasa jadi payah. Akhirnya kita nampak bahawa Islam ni satu bentuk agama yang susah, sedangkan kita belajar Islam adalah mudah. Cuba kita tengok dalam bab perkahwinan, berapa ramai yang jadikan perkahwinan tu susah. Padahal perkahwinan senang, akad nikah jalan, selesai masalah. Saya kata tadi Nabi Muhammad paling mahal mas kahwin yang 400 dirham, paling mahal. Ada mas kahwin Nabi tempayan, ada mas kahwin Nabi bantal, ada mas kahwin Nabi tuan-tuan batu giling tepung, yang duk giling tepung. Itu mas kahwin Nabi. Sampelnya. Cuba tuan-tuan sekarang mas kahwin blender satu. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Masuk area metro tuan-tuan, gaduh dengan mak mentua pasal bagi blender je. Senang. Ini dah tagline saja 15,000 tak kurang. Macam mana nak kahwin? Belum masuk lagi sewa kemah, sewa dewan, sewa itu, sewa ini, sewa. Lama-lama ramai yang sewel, tuan-tuan. Cubalah kita buat dalam bentuk yang sangat sempoi sangat-sangat. Duit tak banyak belanja. Perkahwinan itu diberkati oleh Allah sebab kita buat dalam bentuk yang sangat sederhana. Tapi banyak orang menjadikan perkahwinan dalam bentuk yang sangat susah. Nak buat bekas bunga telur saja tu berapa bulan, tuan-tuan. Belinya lidi sate, dibalut 2,5 bulan balut bekas bunga telur je. Buasir mak dia tu buat bunga telur je. Masya Allah, subhanallah. Padanlah kita tetamu, bila pergi kenduri sibuk tanya telur. Tak bagi marah, sebab tu orang terpaksa buat. Sebab yang datang tetamu komplain, telur tak ada telur. Sibuk nanya telur orang. Dia punya ada, tak kacau. Apa ni? Ini pula ayat. Di mana nak pakai ni? Sini. Oh. Baik. Islam adalah satu agama yang mudah. Macam tadi qiyamul-lail, kita bangun lewat pun tak apa. Pukul 5 suku, 5.30 pun boleh. Sekarang subuh 6 lebih, 6.10. Sekarang pukul 7 pun gelap lagi, tuan-tuan. 7 pagi pun gelap. Anak kita nak ke sekolah pun takut. Awal lagi mak tu, awal pada pukul 7.10 pun tahu.
Tuan-tuan, kita bangun lewat pun tak apa, 5.30 bangun. Buat tahajud 2 rakaat. Buat sembahyang hajat 2 rakaat, tutup dengan witir. Tak berat, tuan-tuan. Habis tu Ustaz, kita orang nak buat sembahyang tasbih. Kita orang nak buat solat tasbih. Kalau pukul 5.30 bangun, macam mana nak buat solat tasbih? Panjang Ustaz. Buat selepas Isyak, solat tasbih. Sembahyang Isyak 8.38. Habis sembahyang pukul 9. Jangan bangun daripada tempat sembahyang. Sembahyang tasbih 2 rakaat, 4 rakaat. Pukul 10 dah habis, tidurlah. Pukul 5 bangun, sembahyang tahajud, sembahyang apa semua, sembahyang subuh, selesai. Simpelnya tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, qumil lail illa qalila. Bangunlah sembahyang malam walaupun sedikit, kerana ianya pasti memberikan kebaikan. Ada pula orang bertanya, sikit sangatlah Ustaz tentang sembahyang malam ni, kalau pukul 5 suku sikit sangat. Kalau gitu ambil banyak. Nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh atau sedikit. Kalau kamu rasa sedikit pukul 5 tak cukup, separuh. Pukul 2 pagi, 3 pagi bangunlah. Tuan-tuan boleh bayang Rasulullah ahli syurga sembahyang malam sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki pasal gaut. Makan kacang, makan udang, sotong, gaut. Rasulullah bengkak kaki sebab menjadi orang yang bersyukur. Isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah ahli syurga? Bukankah Rasulullah dah dijamin syurga? Apa lagi sembahyangnya Rasulullah malam-malam ni? Kata Rasulullah, salahkah aku kerana aku nak menjadi manusia yang bersyukur? Maknanya tuan-tuan, orang yang sembahyang malam ni adalah orang yang bersyukur pada Allah. Syukur kepada Allah bukan tuan-tuan tadah tangan, alhamdulillah. Itu lafaz memuji Tuhan. Alhamdulillah, anak aku lulus periksa, alhamdulillah. Ada orang, alhamdulillah, tak sangka sekali tikam kena. Itu pun ada juga, alhamdulillah tuan-tuan. Dia berata tu pun beli nombor tu, siap baca bismillah tuan-tuan. Ya, dia tulis dekat tempat menulis nombor ekor tu, bismillah. Bismillah, oh tuan-tuan. Kita tanya dia, kamu baca bismillah? Yuk, kata dia, ini kira okey lah, selalu aku buat sembahyang hajat. Tikam nombor sembahyang hajat. Ini pun huru-hara juga tuan-tuan. Kalau rasa sekejap tak cukup, tuan-tuan boleh bangun sembahyang malam. Sembahyang malam separuh. Nanti kita tengok apa kelebihan solat malam yang sampai Nabi SAW buat. Katalah, kata Allah, kalau kamu tak cukup separuh, kamu nak tambah lagi, au zid alaih, ataupun kamu tambah lagi pun boleh. Au zid alaihi, tambah lagi. Zid dalam bahasa Arab tambah. Tuan-tuan, nanti kalau tuan-tuan ada tetamu datang ke rumah, dia makan nasi di rumah kita, tuan-tuan nak suruh dia tambah, tuan-tuan suruh dengan perkataan zid. Zid, zid. Cakap Arab jadilah. Zid maknanya tambah. Ataupun tuan-tuan pergi ke Mekah nanti, duk makan nasi mandi, nasi biryani tu tak reti nak minta. Yuk. Dia bukannya faham apa, dia tak faham. Tuan-tuan minta dekat dia, zid, zid. Dia tambah lagi tuan-tuan. Allah kata kalau kamu tak cukup dengan separuh, tambah lagi. Masya Allah tuan-tuan. Dan selepas itu Allah tutup dengan kata-kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Baik, kaedah bacaan Quran ada 4. Kaedah bacaan Quran ada 4. Pertama, dipanggil sebagai hadr. 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 Hadara. Hadr. Apa makna hadar? Maksudnya bacaan yang laju, yang pantas, tetapi tajwid bagus, tajwid dijaga. Ini untuk orang-orang yang nak hafaz Quran, nak mengulang Quran. Dia dah hafaz 15 juzuk, dia hafaz 10 juzuk, dia nak mengulang balik, dia kena baca laju. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubu mutasyabiha wa lahum fiha azwajun, sampai habis. Itu dipanggil hadr, bacaan laju. Untuk orang yang dah hafaz, yang nak mengulang Quran, dia tak boleh baca pula dengan lambat. Lambat apa dia? Tahqiq. Bacaan yang lambat, tahqiq. Apa dia tahqiq?
satu-satu. Contoh, ya ayyuhal muzammil. Tu tahqiq untuk orang yang baru belajar. Qumil laila illa qalila. Kalaulah dia hafal Quran nak mengulang sehari 3 juzuk baca macam tu, bila nak habis tuan-tuan? Wa basyiril ladzi, tak habis lah. Setengah muka je baca, orang bang asar habis tuan-tuan. Sebab itu orang nak mengulang Quran dia baca dengan laju. Alif lam mim sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Nama dia apa? Hadar. Bacaan yang kedua nama dia tahqiq. Apa dia tahqiq? Perlahan sangat untuk orang yang baru nak belajar Quran. Saya ustaz mengajar anak murid. Okey, ikut saya baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu nama dia tahqiq. Yang seterusnya dipanggil tadwir. Tadwir ialah bacaan yang sederhana. Laju sangat tidak, perlahan sangat pun tidak. Ini untuk bacaan apa? Selalunya yang tok imam baca ketika jadi imam. Itu nama dia tadwir. Kita pergi Mekah, tok imam Sudaisi baca tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu nama dia tadwir. Di sini yang keempat, yang paling bagus, nama dia apa? Tartil. Ada 4 makna tartil. Pertama, baca berhati. Baca berhati-hati. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berhati-hati, perlahan elok-elok. Yang kedua, memahami maksud. Yang ketiga, memerhatikan tempat ibtidak, tempat waqaf. Yang keempatnya ialah menghayati. Menghayati, tadi memahami, menghayati apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat yang kita baca. Itu dipanggil sebagai tartil. Dan bacaan yang terbaik ialah tartil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tolong baca Quran dengan 4 cara ni. Tuan-tuan jangan baca lebih daripada 4. Melainkan tuan-tuan baru belajar, dipanggil sebagai kak-kak. Kak-kak ni maknanya au zid alai au terus lagu dangdut terus tuan-tuan. Au dangdut terus. Au zid, dia tak boleh baca au zid alai. Tak apa, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala dia baca. Keduanya, pahala dia berusaha. Jangan tuan-tuan bila dengar orang duk belajar, kalau tak boleh baca lancar, bila dia nak belajar? Au zid hey ya Allah, kamu ni benak betul, keras lidah. Selalu kita marah orang macam itu. Mana boleh cakap keras lidah, benak hati perut. Dia tak boleh baca kalau dia tak belajar. Sebab itu Nabi kata orang yang baca macam itu dapat 2 kali ganda. Oh, kalau gitu ustaz, saya pun nak baca macam itu lah ustaz. Au. Dah, dia dapat pahala, iaitu pahala berusaha. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan yang mana di sini yang tak mahir baca Quran, teruskan bacaan. Jangan kata nanti kamu kena laknat, Kena laknat kalau baca Quran salah. Dah betul, dah belajar tapi duk salah lagi. Yang itulah rubbama ayyuqra'ul Quran wa yal Quranu yal'inu. Berapa banyak yang baca Quran tapi Al-Quran melaknat pada dia. Jadi termasuklah waratilil Quran tadi, bacalah Al-Quran dengan lahan orang Arab, biluhunil Arab. Tadi saya ajar dah. Lahan orang Arab ialah mulut jangan buka luah-luah. Walaupun tuan-tuan orang Kedah. Main mana? Nganga. Nah, mana? Apa? Betul Kedah tu.
Orang Perak lembut sikit. Dari mana? Kita dengar lembut je. Sebab tu orang Perak lembut. Dia tuan-tuan, orang Perak mana buat apa yo? Orang Kedah nak pergi mana ni? Bahasa dia. Itulah istimewanya orang Melayu. Istimewanya orang kita, lidah orang Melayu ni tuan-tuan. Hang cakap Kedah, hang cakap Kelantan, bahasa kamu bahasa Perak, bahasa kamu orang Johor, Jadi tuan-tuan, kamu Johor ke kamu Minangkabau ke, tapi bila baca Quran, lidah orang kita adalah yang paling canggih sekali. Bila dia orang Kedah, bila dia baca Quran dah tak bunyi Kedah. Bila dia orang Kelantan, bila dia baca Quran dah tak bunyi Kelantan dia. Dia bunyi dah Arab. Cukup cantik lidah orang kita. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kita cakap orang putih pun sedap. Cakap orang putih pun sedap. Cakap Hindustan pun sedap lidah orang Melayu. Sebab tu bila saya cakap Hindustan sedap. Tumpas air yum muskurai tumne na jane kya sapne kita re. Sedap pada Udit Narayan lagi tuan. Pasal lidah kita ni lidah orang Melayu. Jadi tuan-tuan, cara nak baca lidah orang Arab macam mana? Mulut jangan buka luah-luah. Jangan nganga. Maliki yaumiddin. Maliki Maliki. Me orang botel lain. Dia ma. Cuba sebut ma. Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Tak mau ma. Lembut je bunyi dia. Tuan-tuan kena belajar dekat Irama Hasan. Irama Hasan bila dia buka mulut, dia menyanyi, tak dia terbuka luah. Betul lahjah Arab tu. Alangkah sedihnya hatiku. Mana dia buka mulut? Itu Arab tuan-tuan. Dia kaedah dia paling senang. Tuan-tuan pergi tengok orang menagih dadah tu, tengok orang menagih dadah, tengok cara dia bercakap. Mulut tak buka luah. Berada. Barang ada barang. Ada barang ada. Cubalah, mana ada menagih dadah cakap mulut luah. Berada. Barang ada barang. Mana ada tu? Dia mulut lemah je. Ada barang ada. Apa berada? Lalak alu berada. Nampak? Itu kaedah dia. Bila baca Quran, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tartil, baca dengan tartil. Allah suruh kita baca Quran dalam keadaan mana? Lepas sembahyang malam, lepas bangun sembahyang malam, tuan-tuan baca Quran. Ni, saya minta pada abang-abang. Tuan-tuan di sini orang yang cinta pada Islam, berjuang untuk Islam. Kalau tuan-tuan nak jiwa tuan-tuan kuat, tuan-tuan tolong sembahyang malam. Nabi ni balik daripada terima wahyu, dia berselimut, dia takut, dia sejuk, dia menggeletar, dia menggigil. Allah kata, Muhammad bangun, pergi sembahyang malam. Sebab apa yang Allah perintah dia sembahyang malam? Nak membina kekuatan tuan-tuan. Nak membina kekuatan. Kalau tuan-tuan di sini kata tuan-tuan sayang pada Islam, tuan-tuan pejuang Islam, tapi tuan-tuan tidak solat malam, tuan-tuan akan lemah tuan-tuan. Tuan-tuan akan kalah dengan bola boleh kalah, dengan anak boleh kalah, ujian dunia kalah. Bila bertembung antara dunia dengan Islam, orang yang jarang solat malam, dia akan memilih dunia, sebab kekuatan jiwa dia tidak ada. Sebab itu Rasulullah sebelum diutuskan, sebelum dia mulakan kerja-kerja nabinya, Allah dah perintah dah kepada Rasulullah, tolong sembahyang malam. Okey Ustaz, dengan sembahyang malam ini kita kuat semangat, kita kuat Ustaz ya, insya-Allah. Habis tu kalau sembahyang malam tu kuat semangat, kenapa Ustaz nak berhenti mengajar 2013? Ustaz tak ada kuat semangat ke? Saya nak berhenti mengajar 28 November 2013. Bukan berhenti mengajar, saya cuma berhenti berceramah. Saya tak nak lagi ceramah jauh-jauh macam sekarang ni, Ipoh, Petaling Jaya, Shah Alam, Kuala Lumpur, letih tuan-tuan. Saya dah buat kerja 21 tahun
28 November ini genap saya 22 tahun. 28 November tahun depan genap 2013 itu dakwah saya adalah selama 23 tahun. Saya dah berceramah selama 23 tahun. Jadi saya rasa saya dah cukup untuk berdakwah di luar. Saya ada sekolah, saya nak tumpu pada sekolah saya mengajar pada sekolah saya. Itu saja. Bukan saya berhenti ceramah, saya cuma berhenti pergi jauh-jauh. Saya tetap mengajar di sekolah, kuliah maghrib dekat Ipoh macam biasa. Cuma jauh-jauh macam tuan-tuan sekarang ni saya tak pergi dah. Kenapa ustaz tak pergi dah? Sebab saya fed up. Fed up tu sebab ustaz tak sembahyang malam. Saya sudah fed up. Saya dah boring dengan politik, tuan-tuan. Saya cakap berkali, terang-terang saya cakap, saya dah boring dengan orang-orang politik. Kerjanya ialah memblok, menyekat. Kerjanya ialah mengutuk dakwah yang saya buat. Jadi daripada mereka dapat dosa, saya mendapat dosa, dapat kutuk dia orang balik, baik saya berhenti. Suruh dia orang dalam ceramah, tuan-tuan. Saya menyampah, tuan-tuan. Ya, susah, tuan-tuan. Sebab tu saya sebut dalam utusan Mingguan Malaysia hari ni. Tuan-tuan balik baca Mingguan Malaysia. Saya sebut dalam Mingguan Malaysia hari ni. Saya tidak pernah masuk parti-parti ... Tapi orang duk sebut saya parti ... Saya kata saya takkan bertanding pilihan raya 13. Tetap orang kata ni bakal calon Barisan Nasional. Ustaz Kazim tu bakal calon tu. Betapa banyaknya dosa orang ni dapat sebab memfitnah saya. Puak-puak jenis inilah yang saya maksudkan, yang jenis beku pemikiran dalam dakwahnya, yang hanya sambut maulud, yang hanya sebut tentang Maulidur Rasul dan kecintaan pada Rasul, tetapi tidak pernah belajar tentang cara uslub dakwah pada Rasul. Cuba tuan-tuan tengok balik dakwah Nabi Nuh alaihi salam, dakwah Nabi Musa. Nabi Musa masuk dalam istana Firaun dan bercakap kepada Firaun. Dia tidak melalak di luar, dia masuk dalam istana Firaun. Tuan-tuan balik buka dalam suratul A'raf juzuk yang ke-8. Summa ba'atsna min ba'dihim Musa ila Fir'aun wa mala'ihi fazalamu biha fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah sebut terang-terang dalam ayat itu, tuan-tuan, suratul A'raf. Allah Ta'ala sebut kepada kita, Allah Ta'ala kata kepada kita, pergilah kamu wahai Musa, summa ba'atsna min ba'dihim Musa ila Fir'aun, kemudian kami utuskan Musa kepada Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun. Tapi Fir'aun bantah, dan kamu saksikanlah akibat orang yang bantah Allah. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, kamu lihatlah apa jadi pada orang yang buat rosak. Allah kata fanzur, tengok. Tuan-tuan, sekarang saya ada depan tuan-tuan, tengok saya. Fanzur, tengok, maknanya saya ada, sebab itu suruh tengok. Katalah saya tak ada pengurusi, Tuan Nazir, dia diri dia kata, tuan-tuan tengok Ustaz Kazim, boleh tak sebut? Saya tak ada di sini, di masjid ni saya tak ada. Tiba-tiba Tuan Nazir kata, tengoklah Ustaz Kazim. Tengok di mana? Dia tak ada. Allah kata dalam ayat tadi, fanzur, tengoklah Firaun. Sebab itulah mayat Firaun tidak reput sampai sekarang. Kalaulah mayat Firaun orang tak jumpa, kalaulah mayat Firaun reput, relevan atau tidak relevan ayat Quran itu? Tengoklah apa jadi pada orang yang buat rosak. Mayat tak jumpa, mayat hancur. Itulah jawapan kenapa mayat Firaun tidak hancur. Sebab Al-Quran tidak hancur, Al-Quran tidak akan habis. Maka ayat Quran tidak habis. Bila ayat Quran tidak habis, Allah suruh tengok Firaun, maknanya Firaun itu kekal wujudnya, mayatnya sampai kiamat. Sampai kiamat Ustaz? Ya, sampai kiamat. Tak reput Ustaz? Tak reput. Apa punca tak reput? Tak tahu. Jangan tuan-tuan kata mayat Firaun punca tak reput kerana orang Mesir dahulu pandai mengawet mayat. Mereka menggunakan kari ala gapas untuk mengawet. Tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata mengawet mayat tu boleh, sekarang cuba tuan-tuan buat.
Berapa lama tuan-tuan boleh awet mayat? Tak boleh tuan-tuan, sekejap aja reput. Tapi mayat Firaun, tuan-tuan cuba tengok, giginya masih elok, tangannya masih elok, bajunya masih elok. Sebab Allah sebut dalam Quran, tengoklah bagaimana akibat orang yang buat rosak lawan Nabi Allah Musa, lawan Allah Ta'ala. Nabi Isa cakap, Nabi Musa bercakap, Nabi Ibrahim bercakap, pergi bercakap kepada pemerintah yang zalim. Nabi Ibrahim berdialog dengan mereka, berhujah dengan mereka. Tapi hari ini bila saya pergi berceramah di sini, di sana, di sini, di sana, orang suka maki saya, orang suka tibai saya. Sedangkan Nabi Muhammad pergi berdakwah kepada Abu Lahab 70 kali sepanjang usia dakwah Nabi di Mekah. 13 tahun tuan-tuan Nabi berdakwah di Mekah, 70 kali Nabi bercakap kepada Abu Lahab, 70 kali. Jadi tuan-tuan nak kata apa bila Nabi pergi ceramah di rumah Abu Lahab? Tuan-tuan nak kata apa? Nabi pergi dakwah rumah Abu Lahab, dia belah Abu Lahab. Oh, nampak? Nabi Muhammad belah Abu Lahab. Ada? Oh, ya, Ustaz Kazim bila ceramah di sana, Ustaz Kazim dia ceramah depa. Dia belah depa. Nampak? Oh, kena-kena kat saya lain. Cubalah buka minda tuan-tuan. Dakwah ni. Saya ni pun dakwah. Saya sangat seronok tadi bila Jais buat ceramah di dataran Shah Alam petang tadi. Bahagian dakwah buat ceramah. Saya seronok. Ni yang saya nak. Saya bukan setakat nak ceramah dalam masjid yang serba indah ni. Sebab tuan-tuan yang datang malam ni semua yang baik-baik. Tuan-tuan yang datang ni semua baik-baik. Ada satu ustaz, dia ceramah. Dia kata ustaz tu mengajar haid tak habis-habis. Daripada muda sampai ketua, haid nifas. Yang belajar tu pun dah tak ada haid, kata dia. Ustaz tu kata. Saya pergi jumpa dia. Ustaz, jangan hina orang. Ustaz mengajar hukum semayang. Yang datang ke masjid ni semua semayang. Jangan tinggal semayang. Siapa tinggal semayang dibelit ular Suja'ul Aqra. Yang datang masjid ni semua semayang. Samalah dengan ustaz seorang lagi tu, hak mengajar haid, yang dah tak ada haid orang hak mengaji. Ustaz subahlah. Kita sekarang mengajar benda yang baik kepada orang yang baik. Jom kita keluar daripada masjid, kita campur dengan orang. Kita buat di tengah padang. Kita buat macam tadi yang Jais buat, alhamdulillah. Yang jogging berhenti jogging dengar. Yang main bola berhenti main bola. Yang bawa anak main layang-layang, main bola dengan anak, dia biarkan anak dia main, dia dengar ceramah. Ada juga yang anak dia biarkan pak dia main, anak dengar ceramah. Nampak tuan-tuan? Subhanallah. Sambil mereka main, sambil mereka duduk bersantai, mereka buat. Kan senang. Ini roadshow bersama saya. Roadshow pertama saya untuk tahun 2012. Kita buat ceramah di pasar malam. Kita buat ceramah di kompleks membeli belah. Kita buat ceramah di tempat-tempat hiburan. InsyaAllah selepas ini saya akan buat roadshow di Pulau Pinang pula. Saya dah bincang dengan Ketua Polis Pulau Pinang. Dia kata, Ustaz, polis akan bagi kerjasama sepenuhnya pada Ustaz. Kerjasama sepenuh tu apa maksud? Ketua Polis Pulau Pinang kata, Ustaz, kami akan buat sekali ceramah penganjuran polis. Nak buat di mana? Tempat kelab malam, tuan-tuan. Tuan-tuan berani buat? Tuan-tuan. Sebab tu saya katakan, kalau dia garang dalam masjid, dia ceramah dalam masjid pompang-pompang, saya tak heran. Cuma hampir berani cakap dekat pondan-pondan. Pergi garang dengan pondan, dengan tinggi rampai, tegak badan pondan ni. Insaflah abang dosa, katok tak pasal. Di sini memanglah kita boleh kutuk pondan, pilah bapuk pondan, dia tak ada. Siapa sini yang pondan? Kalau ada angkat tangan macam saya. Kita duk cerita buruk pondan buruk, tapi kita tak pernah pergi ke pondan. Yang ni yang saya nak buat 2012 sebelum saya pencen daripada ceramah. Sebab kita nak buat, tuan-tuan. Rasulullah pergi bercakap, Rasulullah berceramah di pasar, Rasulullah berceramah di musim haji di Mina.
Padahal pada masa itu orang belum lagi Islam banyak di Mekah. Orang kafir buat haji juga, mereka pun buat haji juga. Nabi berdiri atas bukit, Nabi berdiri di Mina, cerita tentang Islam. Nabi Muhammad berdiri di atas bukit Safa, orang belum Islam. Dia berdiri atas bukit Safa, wahai Muslim, percayakah kamu? Wahai orang-orang Quraisy, percayakah kamu? Kalau aku khabarkan kepada kamu, ada musuh yang akan menyerang kamu daripada Jabal Umar ini, bukit ini, Bukit Umar, Jabal Qubais. Kata orang-orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, kamu mana pernah bohong? Kamu Al-Amin, kamu manusia yang tak pernah berbohong. Kami percaya. Baik, sekarang aku bagi tahu kepada kamu, aku adalah Rasulullah. Oh, sudah tuan-tuan. Pakat hang tengok aku tengok hang. Orang-orang bawah tengok ketua mereka Abu Lahab, Abu Jahal. Masa itu Abu Sufyan. Tiga Abu ni kata apa? Ni bohong ni. Yang di bawah pun ikut bos mereka. Oi, bohong. Hai, bukankah kamu kata tadi aku ni tak pernah bohong? Kenapa bila aku mengaku aku ni Rasul, kamu kata aku bohong? Mereka kata Nabi bohong sebab mereka ikut pimpinan mereka. Sebab itu tuan-tuan, kita kena dakwah pada pemimpin. Bila pemimpin faham Islam, yang bawah dia akan faham. Tak faham pun yang bawah akan ikut, pasal ketua dia nak Islam. Kalau kita duk kempen pada yang bawah saja, hak atas tak mau, tak jadi apa. Sebab tu kempen salah satunya pada pemimpinnya. Bila bercakap pada pemimpinnya, Islam. Sebab itu Nabi jaga Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan pemimpin Quraisy masuk Islam, Nabi jaga. Sebab Nabi tahu Abu Sufyan banyak pengikut, pengikutnya akan ikut Abu Sufyan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni dakwah tuan-tuan. Bila kita faham konsep dakwah, Nabi Muhammad merupakan ikon dakwah. Alhamdulillah. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan duduk di Selangor ni untung ada Yayasan Sofa, ada Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, Nuh di Ampang, Masjid Tar apa. Dia ni banyak tulis buku. Tuan-tuan pergi jumpa dia, minta dekat dia buku yang bertajuk Pohon Nabawiyah. Pergi minta dekat dia. Buku dia bertajuk Pohon Nabawiyah. Dalam buku Pohon Nabawiyah, dia ceritakan kepada kita tentang susur galur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni apa? Rambut Nabi tak lurus tapi tak kerinting. Rambutnya tak kerinting sangat tapi tak lurus sangat. Bulu kening Nabi tebal, mata Nabi hitam bersinar. Muka Nabi bulat tapi sedikit bujur. Bulu dada Nabi memanjang daripada dada ni turun ke bawah. Nabi Muhammad bila dia berjalan, dia macam orang jalan turun bukit. Tuan-tuan tahu tak orang jalan turun bukit macam mana? Tuan-tuan, bila kita turun yang rendah, tapak kaki kita tu padat kena tanah. Itu cara orang turun bukit. Tapak kaki kita tu akan padat. Nabi bukan berjalan berjengkit-jengkit. Sebab ada orang berjalan berjengkit-jengkit tak. Nabi berjalan tapak dia macam tu. Tapak ni sepenuh-penuh tapak kaki berada di atas lantai, di atas tanah kalau Nabi berjalan. Tu cara Nabi berjalan. Tusuk tubuh dia tak tinggi tak rendah. Dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi, dia adalah orang yang sederhana. Diceritakan jiwa perangai Nabi, susuk tubuh Nabi. Dalam hadis tu Nabi sebut, sahabat sebut, Ali bin Abi Talib sebut apa? Nabi Muhammad bukan pelaknat. Dia bukan pelaknat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini pendakwah, tuan-tuan sayang kepada Islam, tuan-tuan suka pada Nabi, tolonglah jangan laknat orang. Jangan sebut haram jadah pada orang. Ustaz, saya tak sebut haram jadah. Tuan sebut apa? Haram jadah. Serupalah, haram jadah itu bahasa Hindustan. Elakkan sebut haram jadah, elakkan sebut kepala bapa, elakkan sebut babi, elakkan tolong. Habis itu ustaz, saya nak elak macam mana? Ustaz yang cakap, nasihat pada ustaz. Nasihat. Sebab kita tidak ikut ustaz, kita ikut Rasulullah.
dan kita ikut ustaz yang ikut Rasulullah. Kalau saya malam ni tidak ikut Rasulullah, tuan-tuan jangan ikut. Tuan-tuan tak boleh kata aku tak tahu, aku ikut ustaz dia. Salah. Kita ikut Nabi. Ustaz belum tentu betul, saya belum tentu betul sepenuhnya, tok guru belum tentu betul sepenuhnya, tok gurau lagi belum tentu betul. Yang sudah pasti betul 100% Nabi Muhammad. Saya kena ikut Rasulullah, tuan-tuan kena ikut Rasulullah, ustaz kena ikut Rasulullah. Sebab ini kita kena ingat, jangan bila kita dah faham, kita pakai serban, kita dah ada janggut, kita dah ada jubah, kita dah ada tasbih, maka kita rasa kita dah Islamik. Belum lagi, kita belum Islamik lagi. Nabi tengok kepada akhlak. Sebab itu Nabi sebut syarat-syarat orang yang beriman ada dua. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Nabi kata dua tanda-tanda orang yang paling sempurna imannya. Pertamanya ialah orang yang baik akhlaknya, dan yang keduanya ialah orang yang lemah lembut dengan isteri-isterinya. Dua syarat beriman. Nombor satu, lidah, akhlak, perangai, perbuatan digabungkan di dalam satu bentuk, nama dia khuluq. Khuluq maknanya ialah akhlak. Saya sebut banyak kali pada tuan-tuan, akhlak datangnya daripada lidah. Lidah ni akhlak, tuan-tuan. Nabi Muhammad tidak pelucah, Nabi Muhammad tidak pelaknat, dan Nabi Muhammad tidak pengotor. Cuba tuan-tuan tengok kuku tuan-tuan, hitam ke tidak, pengotor ataupun tidak. Cuba pergi korek telinga, kotor pun tidak. Cuba pergi korek hidung, tak boleh masuk tuan-tuan, penuh sumbat tu. Berapa bulan tak buang lah. Jangan korek sekarang, sekejap tuan-tuan nak bersalam dengan saya. Ada tuan-tuan saya cakap ni, duk korek hidung, saya kata lah ni, duk depan korek hidung belah kanan, hilang anak jari ni, punya dalam korek dia. Sekejap nak bersalam dengan kita, saya duk tengok dia ni apa. Sekejap dia bersalam, saya susah hati tuan. Nasib baik ramai. Jadi bila dia bersalam dengan kita, kita akan bekerjasama pula untuk bersalam dengan orang. Jadi kita share lah seorang sikit, ya, apa yang penting kerjasama. Tuan-tuan, itu akhlak tu. Sebab tu Nabi Muhammad pembersih. Jangan kata Nabi Muhammad pengotor. Rambut Nabi bersih. Tuan-tuan buka dalam satu hadis dalam kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-11, bab pakaian. Jilid ke-12, bab pakaian 11 dan 12. Dalam bab itu dia ada satu sebut hadis Nabi SAW datang sembahyang Jumaat pakai baju jubah warna merah, serban warna putih, jubah warna merah. Bila kena cahaya matahari bersinar, rambut Nabi hitam ikal sampai ke bahu, serban Nabi warna putih, jubah Nabi warna merah. Datang tengah hari sembahyang Jumaat, sahabat-sahabat kata tidak pernah kami lihat manusia yang handsome, yang segak macam Nabi SAW. Jangan tuan-tuan anggap yang kata Rasulullah ni baju buruk, 4 tahun tak basuh, 4 minggu tak basuh, berkedut-kedut, jubah buruk, serban ni lah duk lak hidung, serban ni lah dia pakai, sekali dia pilak hingut. Tuan-tuan ingat Nabi macam tu? Nabi bukan macam kain buruk dalam masjid. Ada orang pakaian dia macam kain buruk dalam masjid, dengan busuknya, dengan buruknya. Sebab Nabi dah kata dah, sifat Nabi, sunnah segala Nabi ada 4. Daripada Adam sampai Nabi Muhammad ada 4 sunnah Nabi. Pertamanya ialah wa ta'attur, memakai minyak wangi. Semua Nabi pakai minyak wangi. Cuba tuan-tuan cium ketiak sekarang, bau tak bau? Berapa banyak orang yang membiasakan dalam poket dia minyak wangi? Tuan-tuan nak minyak wangi, jom pergi kereta saya, dekat 10 dalam kereta saya. Nak jenis apa? Hak spray ada, hak gosok pun ada, hak tenyih pun ada, hak bola pun ada. Sebab kegemaran saya ialah cari minyak wangi. Sekarang minyak wangi yang canggih punya, pakai spray dah, tak
tak ada alkohol, pakai spray punya. Dia tak main dah roller-roller tu, sudah tercabut jatuh kat bawah. Kadang-kadang kita cabut kepala pula dah. Duh, macam mana aku nak buat ni? Lah tak ada dah tuan-tuan. Kita pergi Mekah ni dia guna pen, minyak wangi pen. Tuan-tuan belilah minyak wangi pen tu, sembuh, pam. Saya jumpa orang, pam, sembuh. Bukannya mahal, RM4 je minyak wangi sembuh. Macam pen, tak di sini. Sebab sifat Rasulullah wangi. Okey, kalau tuan-tuan rasa mahal, berat, tuan-tuan letak kat masjid. Tak atas almari minyak wangi. Wakaf ke apa ke, hadiah ke, jangan sapu buat balik. Siapa tinggal minyak wangi dia buat balik? Itu nama dia penyamun tarbus. Semua dia nak buat balik. Baik mimbar ni besar tuan-tuan. Kalau kecil dia lama dia buat balik tuan-tuan. Dia buat garaj kat rumah dia. Tuan-tuan, nombor 2, sunnah Nabi ialah al-haya, malu. Ada ulama kata berinai.